Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kerana malam ini kita dapat menyambung semula pengajian kita di dalam pusingan usrah halaqah ilmu ini, yang mana malam ini kita bertemu dan berkumpul di Masjid Al-Ilmi Sungai Berembang. Sini Kuala Perlis Kuala Perlis. Dia sebab saya lama tak main masjid ni, tapi masjid ni dia senang ya, pasal dia penghujung jalan. Kalau lajak lagi Langkawi ya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala rezeki saya boleh hadir malam ini bertemu dengan tuan-tuan jamaah sekalian, yang mana ini merupakan nikmat dan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ada orang yang punya masa tak punya kesihatan, tak hadir. Ada orang yang punya kesihatan tak punya masa, juga tak hadir. Sebab itu apabila Allah Subhanahu wa taala mengatur rezeki ini, kata para ulama, dia terbahagi kepada dua jenis. Bila kita sebut ar-rizq, rezeki, bahasa Melayu pun guna perkataan yang sama, rezeki. Rezeki kata ulama, satu yang bersifat umum. Rezeki yang bersifat umum. Semua makhluk yang hidup ada rezeki ini. Sebab itu dia nama umum. Manusia, binatang, tumbuhan, Islam, kafir, semua dapat. Sebab itu kita jangan pelik, kita jangan heran, kita jangan ada satu perasaan tak bersyukur atau tak puas hati dengan Allah Subhanahu wa taala apabila dia mengagihkan rezeki dia kepada semua makhluk. Kata para ulama, kita melihat binatang yang sangat dhaif, yang sangat lemah, umpamanya an-namlu, semut. Binatang yang dari sudut fizikalnya, dari sudut tubuh badannya, dari sudut sifatnya, binatang yang sangat lemah, lekeh dan kecil. Kita tertekan sikit pun mati. Tetapi yang kata keadilan Allah, yang kata Allah itu Ar-Razzaq, semut yang begitu kecil, yang begitu banyak, tidak ada yang tidak tertulis rezeki ke atasnya. Rezeki yang pertama kata para ulama umum. Pasal itu kita tengok sebahagian orang kafir, Allah Ta'ala bagi rezeki. Binatang di laut, di darat, semua ada rezeki. Manakala kategori yang kedua kata para ulama, rezeki yang khusus, yang khas,
yang hanya dikurniakan, diberikan, dianugerahkan kepada orang-orang yang beriman. Rezeki apa? Duit semua dapat. Orang kafir dapat, orang Islam dapat, orang beriman dapat, orang tak beriman dapat, orang sembahyang dapat, orang tak sembahyang dapat. Duit ni rezeki umum. Maksud kalau ada duit tu biasalah. Tapi yang kata rezeki yang khas, rezeki yang Allah pilih, umum tadi Allah tak pilih, semua dapat. Semua ni benda tak hebat lah, tak special lah. Pasal apa? Pakat dapat belaka. Kita yang semayang pun dapat, dia yang sembah Tok Pekong pun dapat. Biasa. Tetapi rezeki yang hebat, yang istimewa, yang khas, yang Tuhan tak bagi pada semua, yang dia pilih, Allah yang pilih sendiri, rezeki seperti iman. Rezeki. Sebab itu bila kita beriman, Allah memilih kita menjadi orang beriman, itu antara rezeki. Islam bukan semua dapat. Hidayah bukan semua orang dapat. Bukan semua orang bila sampai kepada dia hidayah, sampai dia kepada Islam, dia terima, dia ikut. Rezeki. Ilmu juga rezeki. Faham, dengar dan faham, itu juga rezeki. Dan bukan semua Tuhan bagi faham. Mungkin ramai yang dengar, ramai yang baca, tapi tak ramai yang faham. Faham ni rezeki. Kadang-kadang dia faham, tapi faham lain daripada apa yang orang duk cakap. Faham juga, tapi faham pelik Orang kata lain, dia pergi faham lain. Tapi dia kata dia faham. Rezeki juga. Pasal itu tuan-tuan mari ke majlis ilmu, satu rezeki. Boleh dengar, dua rezeki. Boleh faham, rezeki yang besar. Ada yang mai dengar, satu patah apa pun tak boleh faham. Boleh tak rezeki? Boleh lah juga. Boleh mai lah. Kan? Saya bagi contoh macam ni lah. Tuan-tuan pergi makan kenduri. Contoh belah ni faham lah pergi makan kenduri. Sampai rezeki lah. Pasal ada orang tak boleh pergi. Ada orang tak panggil. Kita orang panggil. Ada orang panggil lupa. Kita orang panggil ingat dan teringat. Boleh pergi. Pergi tak boleh makan. Habis? Tak, banyak lah. Tapi semua yang dia buat, semua yang bisa. Kita pun start kereta balik, singgah kedai. Main mana? Makan kenduri. Tu yang berhenti kedai, makan apa lagi? Tak makan kenduri lah. Pi. Sampai tu sampai. Tapi tak boleh nak makan. Semua angin bisa. Nampak tuan-tuan? Sebab itu berada di dalam majlis ilmu, memahami ilmu, mendapat kepahaman daripada ilmu, lebih besar daripada itu, boleh amal pula hak faham tu, sakanah. Sebab itu dalam hadis Bukhari, Nabi kata apa tuan-tuan dalam hadis Bukhari? Nabi kata, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Sesiapa, bukan semua lah. Tuhan kata bukan semua dia bagi. Bukan semua. Dia sebut man. Sesiapa yang dia nak. Yurid. Maksudnya ada yang dia tak mahu tau. Pasal itu bila kita tak boleh faham agama macam Nabi faham, sahabat faham, itu satu benda yang sangat buruk. Sebab apa? Tuhan tak mau kita faham.
Pasal itu bila kita boleh faham agama ni, macam mana agama turun kepada Nabi, macam mana sahabat boleh faham agama tu, macam mana sahabat dengar hadis tu, dia faham, kita boleh faham lagu sahabat, itu juga Tuhan nak. Termasuk nak sampai yang ilmu ni pun bukan semua orang boleh sampai. Pasal tu Nabi kata apa? Nabi kata berapa ramai yang dengar, dia sampai pada orang yang tak dengar. Orang yang tak dengar itu afqah, lebih faham daripada yang dengar. Bisa dengar dia tu. Nabi kata ada orang dia mai dengar aku baca hadis. Sahabat lah. Dia mari dengar aku baca hadis. Dia pi sampai pula dekat tabi'in, anak murid lah. Tabi'in tak dengar daripada Nabi. Tetapi boleh jadi tabi'in ataupun orang selepas daripada tu lebih faham daripada orang yang dengar. Pasal tu kepahaman ni bukan satu benda yang murah. Pasal tu kita doa, Allahumma faqihna, fahamkan kami dalam agama. Sebab itu kalau tuan-tuan mari dengar, tuan-tuan boleh faham. Rezeki. Rezeki. Okey? Pasal hadis kita nak baca ni pun berhubung dengan hadis rezeki. Okey. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ni diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahawa Nabi SAW sebut, qala Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Sebab hadis kita ni hadis qudsi. Bila hadis qudsi, dia mesti kena ada qala Allah, qala Allah. Sebab Allah yang sebut, Allah yang kata, tetapi Nabi yang sampaikan. Itu hadis kursi. Panjanglah kalau kita nak bahas. Tapi hadis kita pendek lah. Ini tuan-tuan yang takut. Kan? Besoklah main-main Sungai Bombang ni rancangan banyak. Jadi kita akan ringkaskan. Nabi kata apa? Nabi kata Allah Azza wa Jal berfirman, Anfiq ya ibn Adam, unfiq alaika. Hadis rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah berfirman, anfiq. Apa dia maksud anfiq? Keluarkanlah nafaqah. Nafaqah ni apa? Perbelanjaan, sedekah yang kita keluarkan pada jalan Allah, pada jalan yang benar lah. Manusia ni tuan-tuan, saya kita semua ni, memang kita dalam hidup ni berbelanja. Ada duit kita akan belanja lah. Orang putih kata spend. Gunalah duit tu. Tetapi bila kita sebut nafaqah atau al-infaq, perkataan nafaqah itu dia merujuk kepada perbelanjaan dalam urusan ketaatan. Sebab ada orang dia spend duit dia, guna duit dia, belanja juga, tapi belanja jalan yang tak ketahuan hala. Belanja jalan tak guna, belanja jalan sia-sia, perhabis duit ikut dan. Belanja juga, tapi itu tak disebut nafaqah, tak disebut infaq. Itu disebut perbelanjaan yang memboros, bazir dan israf dan sebagainya. So Nabi kata, Allah sebut, Allah suruh kempen untuk kita anfiq. Bagi. Allah kata bawa keluar nafkah. Bagi nafkah. Infaq. Kan? Tuan-tuan duduk dengar perkataan infaq, nafkah apa semua kan? Bagi. Sedekah. Infaq ni ada infaq yang wajib. Infak anak isteri, zakat, itu wajib. Ada yang sunat, sedekah biasa. Kan? Dia bezalah.
Allah kata, anfiq ya bani Adam. Keluarkanlah nafkah wahai anak Adam. Unfiq alaika. Sebagai balasan dan ganjaran di atas apa yang engkau keluarkan, aku akan memberikan infak dan rezeki sebagai ganti di atas apa yang kau bagi. Habis. Hadis itu riwayat Bukhari. Pendek, tuan-tuan nak apa pun boleh. Anfiq, unfiq. Anfiq ya bani Adam. Keluarkan nafkah. Sesiapa daripada kalangan kamu yang mengeluarkan nafkah sebagai jaza, sebagai balasannya, sebagai gantinya, unfiq alaik, aku akan tebus balik. Pasal itu dalam hadis banyak, sekali lagi kita akan sebut. Tinggal percaya dengan dak. Sebelum kita nak pergi syarah hadis ni tu, soalan dia, faham tak? Hadis ni kata apa? Hadis ni suruh bagi sedekah, ustaz. Rezeki dah tu. Faham. Lepas tu, dia suruh bagilah. Lepas tu, Allah kata suruh bagi. Lepas tu, bagilah. Sebab tadi kita kata apa? Pertama, dengar dah. Kedua, faham. Kita pun tanya, nak faham ni kita kena tanya. Apa maksud hadis tu? Hadis tu Allah galakkan, Allah suruh, Allah perintah suruh bagi nafkah. Tepat. 2 markah. Full mark. Okey. Lepas tu, mari pada peringkat yang paling mencabar, amal. Dia kata, alhamdulillah, saya alhamdulillah dapat rezeki, boleh faham. Betul? Alhamdulillah, setakat tu insya-Allah alhamdulillah. Alhamdulillah faham, tak apalah, baguslah faham. Daripada ramai, mungkin sebahagian faham. Betul tak? Sebahagian duk tak faham situ. Daripada kalangan yang dipilih untuk faham, Allah pilih lagi untuk buat. Nampak tak? Berapa kali dia tapih? Pertama dia tapih daripada mai tu. Daripada mai kita ambil tapih pada mai tu. Mula-mula dia tapih siapa boleh mai, siapa tak boleh mai. Siapa yang tak boleh mai, dia tak pilih ya. Pendek kata lagu tu ya. Tak payah duk pusing kok nu berlapik habaq terus lagu tu. Siapa yang tak mai, Tuhan tak pilih. Full stop. Pasal apa tak pilih? Jawab depan Tuhan. Hang pasal apa? Sakit. Okey, boleh. Hang pasal apa? Malah, segan, jauh. Hujan pula, duduk di rumah, belengkak lagi seronok. Okey. Masing-masing ada excuse. Jawab depan Tuhan esok. Senang ya. Bukan saya nak tanya. Saya tak payah tanya. Pasal ni pun ketat masjid dah. Kalau main lagi ketat, kacau kita. Nak SOP macam mana? Tapi saya nak bagi tahu, tuan-tuan, apa saya nak jawab kalau orang tak main? Tuhan tak pilih. Sebab yang main ni bukan jawatan kuasa usrah. Kau tuan-tuan dapat mesej yang main ni. Itu ni Nazir hantar ni suruh main. Oh, pilihan Nazir. Awak ni pilihan Nazir. Saya main tu imam hantar, awak pilihan imam. Saya main kawan hantar, awak pilihan kawan. Kita main di atas pilihan Tuhan. Lepas itu bila kita boleh main, kita rasa besar tau. Kita rasa bukan kita bangga, bukan kita riak, tapi kita rasa syukur kerana Tuhan memilih daripada kalangan hamba-hambanya. Tuhan tidak melupakan aku untuk datang. Ada juga Tuhan pilih tak masjid ni, masjid sebelah. Okeylah. Tapi jangan duk guna nama Tuhan kalau pilih pi tempat tak guna. Hang Tuhan pilih pi masjid mana-mana. Aku masjid Bombang pun dak, Bang 4 pun dak. Tuhan pilih aku pi Mengai. Oh. Hang cermat sikit. Hak tu bukan Tuhan pilih, tu setan pilih. Pasal ada yang Tuhan pilih dah. Oh, tuan-tuan, apa pilihan Tuhan? Pilihan Tuhan of course benda yang baik. Sekali kita tak terang duk pi main judi duk kata Tuhan pilih. Aku pilihan Tuhan tu aku ni dah. Tuhan semua yang baik. Dia tak nak pilih yang buruk. Yang buruk tu kita yang decide ke diri dengan sokongan penuh syaitan. So, di mana anda sekarang? Daripada ramai-ramai dia tapih yang boleh mai tu, dia tapih pula
yang dengar, dia tapih pula. Yang dengar dan faham, dia tapih lagi. Dengar, faham, dia tapih. The last, buat. Siapa yang dia pilih, boleh buat. Tapi tuan-tuan jangan pula. Sekejap lagi boleh akal. Dia tahan sedekah tak? Hang tu dia lah tak dengar tadi. Bukan aku tak mau. Tapi Tuhan pilih grup yang tak bagi. Hang bagi tak? Aku bagi. Hang yang Tuhan pilih bagi. Buat macam mana? Tuhan juga kena. Dia tak kena situ. Dia tak pernah kena. Tuan-tuan, apa maksud hidayah? Allah dah bagi, tinggal kita yang nak buat. Apakah kita seronok? Apakah kita seronok kalau Tuhan tak pilih untuk kita buat? Tuan-tuan seronok? Orang lain bagi, tetap Allah tak gerakkan hati nak bagi. Tuan-tuan rasa seronok? Alhamdulillah. Alhamdulillah pasal apa? Aku dapatlah bagi sikit sedekah. Tak tahulah, tak mana-mana pun tak. Alhamdulillah. Tapi boleh tak kita kata the same word? Alhamdulillah, minggu ni. Awak Alhamdulillah, minggu ni sekupang aku tak buat keluar sedekah apa lagi. Alhamdulillah. Allah Ta'ala pilih selamat aku. Apakah boleh kita ucap perkataan tu? Apakah kena dengan kehendak, suruhan dan hadis ni yang Tuhan dah sebut? Anfiq. Bagi. Tiba-tiba kita boleh kata, Alhamdulillah Tuhan pilih aku, halah tak bagi. Selamat. Kan? Macam satu orang dia pergi masjid jenis surah tabung. Surah tabung. Kita bukan syarah lagi hadis ni tuan. Saya baru terjemuh. Syarah tak masuk ini. Pasal tu dia kata hadis pendek tapi tak tentu nak habis awal. Dia duk erek tabung tu sampai dekat kawan tu dia duduk sini tabung sampai dekat kawan tu tok siok kutip masuk bilik. Alhamdulillah orang ti takat tu. Kita mesti hati tak ada peluang mai kat kita nak buh, kita duk buh duit lah nak buh. Maka tuan-tuan, ini pilihan Allah. Nampak? Kata para ulama, hadis ini menjadi dalil yang paling besar, bukti yang sangat jelas bahawa Allah akan menggantikan semula apa sahaja yang dikeluarkan oleh anak Adam pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita mungkin nampak pada kiraan kita kurang duit tu. Tapi apa yang Nabi sebut lah hadis lain, bisa dengar tak? Saya ingat tuan-tuan hadis ni popular lah, masyhur. Manaqasat sadaqah minal mal. Tak kurang disebabkan sedekah harta. Bisa dengar tak? Ataupun dalam terjemahan lain mungkin orang kata sedekah ni tak akan kurang lah harta. Manaqasat, tak akan kurang. Dia kata tak kurang apa? Tadi ada RM10, lepas tu kita pergi bagi RM5, tak kurang apa? Kurang lah. Apa maksud tak kurang di situ? Yang ni siapa yang cakap ni? Nabi, takkan Nabi bohong. Takkan Nabi berdusta. Nabi kata tuan-tuan, janji Nabi. Dan Nabi ni dia tak akan pandai-pandai cakap melainkan Tuhan yang suruh. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tak akan bercakap Muhammad ini melainkan apa yang Tuhan habaq. Nabi kata apa? Nabi kata manaqasat. Tak akan kurang. Tapi kurang tak? Kurang lah. Abang lah, tak apalah. Nanti kita nak syarah ni. Ni dia ada takut takkan nak kata kat Nabi bohong. Tak kurang, tak kurang. Tadi dah banyak mana? Tadi ada banyak mana? 10. Bagi berapa? 5. Tinggal 20. Oh, demam lu ni. Yang ni yang Melayu tak maju ni. Duk kena bohong situ. Habaq terang tinggal ni. So macam mana perkataan Nabi ni? Perkataan Nabi ni apa maksud dia? Macam mana nak faham? Tak mungkin Nabi berbohong, melainkan mesti ada makna dia. An-Nawawi syarah. An-Nawawi sebut. Kita quote perkataan Nawawi. Nawawi kata apa? Nawawi kata dua makna.
Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tak akan kurang, tak akan naqas, tak akan menjadi sedikit harta dengan sedekah. An-Nawawi Yahya bin Sharaf meninggal tahun 676, dia kata dengan dua maksud. Dia syarah hadis ni, dia kata dengan dua maksud. Tak kurang satu, pada pandangan kita, kiraan kita, catatan kita kurang, tetapi tak kurang di situ adalah barakah. Nawawi kata maksud tak kurang itu tak akan hilang daripada kita. Zat duit memang hilang lah. Zat duit kalau ada 10 bagi 5 memang hilang. 5 itu zat tu memang hilang. Ain duit tu memang hilang. Duit tu memang pi masuk dalam tabung masjid. Tetapi barakah, apa makna barakah? Barakah maksudnya baqa, kekal. Nama, ziyadah. Satu maksud tak kurang tu rezeki. Tuan-tuan, nak bagi berkat, kena bagi. Kena bagi. Bagi setakat mana yang kita mampu. Sebab itu tuan-tuan, orang yang bagi, duit dia tak akan habis. Tak akan habis dengan maksud apa? Tak putus. Barakah salah satu maksud dia tak putus. Mungkin tak banyak, mungkin sikit, tapi berkat. Tuan-tuan pun faham kan? Pasal itu saya pernah cerita satu perkongsian soal berkat ni. Satu hamba Allah, tukang gunting rambut kan, saya cerita kat tuan-tuan. Kisah tukang gunting rambut. Yang dulu dia gunting rambut lelaki dengan perempuan. Lepas tu dia bertaubat. Dia gunting rambut lelaki saja. Pasal dia lelaki, tak bolehlah gunting rambut perempuan. Pasal aurat. Tapi kalau nak kaya, nak banyak, nak sale mahal, nak banyak, kena gunting semua. Tak kira lah, rambut kambing pun gunting. Tuan-tuan baca, ni sipir kita. Mana lagi cepat untung? Mai jantan betina, suar kepala, gunting. Dengan mai kepala perempuan, minta maaf ha, tak boleh. Mai lagi perempuan, minta maaf, tak boleh. 3 kali mai perempuan, baru mai satu kepala. Laki dia bukan payah sangat nak gunting. Duduk atas kerusi, bili muzik. Tapi kalau kita fikir dari sudut duit, dari sudut untung, jangan kira lah jantan betina. Gunting sudah. Ha? Mungkin pada kiraan kita, untung yang gunting laki perempuan tu. Tapi apa jadi? Ni dia cerita kat saya. Dan saya bila dengar cerita tu, saya kata, ini maksud berkat. Pasal tu kadang-kadang tak perlu baca kitab, beratus-ratus kitab untuk faham makna berkat. Kadang-kadang dia main dalam hidup kita, dia jadi sendiri kita boleh faham. Tuhan ajak kita simple ya. Dia kata dulu memang banyak, untung besar, boleh pakai pekerja 3-4 orang, tapi duit tak lekat. Faham lah, tuan-tuan pun faham lah, tak lekat. Duit tak cukup, duit putih situ. Tapi dia kata lepas gunting rambut lelaki saja, drop, sale, jatuh, tak boleh banyak. Tapi lepas boleh bayar, boleh simpan. Daripada dulu tak boleh simpan. Berkat. Soal tuan-tuan pun sama, berkat sikit pun berkat. Pasal itu Nabi kata ta'amul ithnain. Makanan yang boleh makan 2 orang, yang hampa tengok, ni tak cukup ni. Pasal itu kita kadang-kadang kita rasa tak cukup kan. Bungkus lagi 2. Makan tak? Macam pergi kenduri. Bubuh macam tak makan 3 bulan tu. PKP. Kena sirap 2 gelas, engkau. Makan ta'amul ithnain yakfi salas. Makanan 2, kalau berkat, boleh makan 3 orang. Nampak sikit, nampak tu sikit, nampak tu tak cukup. Tapi kalau Tuhan tahu berkat, lebih pada 2 orang boleh makan. Itu makna berkat. Okey, nampak? Makna yang kedua kata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, apa dia? Dia mungkin berkurang dunia, tetapi dia tak berkurang pahala. Kita mungkin nampak 5, 10 jadi 5, 2 jadi 1. Tetapi kata An-Nawawi, orang beriman, tuan-tuan, takkan baca takat dunia.
siapa-siapa yang baca setakat dunia, apa satu dia tak buat. Semua yang kita buat ni pasal apa? Pasal kita baca akhirat tu. Sebab itu kata An-Nawawi, bila Nabi kata tak berkurangnya harta dengan sedekah, maksudnya apa? Setiap yang engkau keluarkan, Allah telah ganti dengan pahala. Maka tak adalah makna berkurang. Tapi dia kata pahala boleh beli berapa kilo beras, habak mai. Jam. Lepas tu kadang-kadang ada manusia dia timbang kot tu. Dia tak betul lah ustaz, pahala kot ni, pahala kot ni. Tapi yang pastinya, pahala tu tak tahulah. Yang pastinya, 10 tadi tak jadi 10 dah. Tadi kalau boleh beli 2 bungkus bihun, lah boleh beli 1. Soal pahala nanti mati serta lain. Payah kalau ceramah lagu ni, kalau sembang lagu ni, kita pakai Assalamualaikum, start motor balik. Sembang benar. Pasal tu Nabi kata dekat sahabat, halakatil amwal. Apa sahaja yang ada kat hampa, cuba hampa tengok. Tuan-tuan, cuba kita perhati tengok. Saya tanya tuan-tuan. Tuan-tuan belanja kan? Semua saya pun belanja. Semua kita belanja. Cuba kita tengok betul. Yang mana yang betul-betul tinggal? Pertama, tuan-tuan belanja untuk apa? Makan kan? Mana ada manusia tak makan? Kedekut lagu mana pun dia makan lah. Okey, tuan-tuan ada 500-600, belilah 100-200 makan. Betul tak? Mesti kena beli ni. Kedekut lagu mana pun, berkira lagu mana pun, macam mana abang? Kita ingat nah, hang kalau menikah dengan aku, hang akan jumpa nasi hari Jumaat saja. Hang sanggup dah. Ini bukan pasal PKP, dia memang lagu tu dah. Fikir-fikir lah. Hari Jumaat, kalau untung ada orang panggil kenduri, hari Khamis kita jumpa nasi. Nak abang lah tuan-tuan, maksud dia berkira. Tapi dia lagu mana pun dia mesti makan. Makan tu pi mana lah sekali. Nabi sebut fa'ablait. Maksudnya tuan-tuan, akhirnya duit yang kita beli makan tu, Nabi sebut perkataan Nabi, duit hampa beli makan tu akan habis. Memang kenyang laki dia jadi najis lah. Ada orang pergi kutip balik. Makan ikan bakar, jenahak lah, udang galah, 300. Dia pesan kat anak-anak, hampa ni jangan duk berak lagi hari ni. Hampa jangan duk pergi berak lagi hari ni. Awak pula, hampa tahu tak hampa makan ni 300? Kurang-kurang biar 3-4 hari dulu. Ada. Sayang nak berak. Udang galau memang. Sayang lah mana pun dengan sakit perut. Sakit-sakit perut dia berak. Lepas tu dia kutip, simpan. Awak abang simpan. Oi, hang jangan main ni. Hang bukan najis, sebarang najis ni. Udang galau duk ada, ketam duk ada, mentarang duk ada. Dia jadi najis. Yang tuan-tuan sayang dan duk cium bau duit tu, akhirnya dia bau apa? Yang duk cium, bau duit ni, bau bank. Lagi dia jadi bau tai. Okey, tak apa, tak belanja makan, belanja apa? Kain baju. Telefon lagi tak guna. Baru bayar atas mesej. Ada baki bila ni? Telefon lah, telefon hidup dengan telefon. Duit kau duk jadi hamba telefon, nak bayar telefon ni. Habis, maksudnya benda tu habis. Tambah telefon lagi tak sedang. Tak tahu apa. Dia kata apa bil telefon? Duk mengadap tu, WhatsApp tak berhenti, sak nama tak habis. Nama duit habis. Tuan-tuan bagi tahu kat saya yang mana yang kekal. Yang Nabi kata fa'amdait. Nabi kata yang boleh hampa kutip balik, yang boleh bersama kembali, yang benar-benar akan duduk kekal di samping kita, yang akan bermanfaat hatta yaumal qiyamah, ma tasaddaqta, apa yang hampa sedekah. Tapi yang kita sedekah tu yang kita berasa hilang sangat tu. Pasal apa tuan-tuan beli makan, akhirnya dia pi juga tapi tak berasa sangat. Pasal kita yang guna tau. Kita beli makanan, kita makan. Habis jadi tek tapi kita tak sedih sangat. Beli baju kita pakai. Lepas tu baju tu pi kecil. Baju tu pi kecil kita tak boleh pakai. Kita tak besar. Kita memang duk besar tu je. Baju tu kecil. Kita pun pakai, tak apa. Tak pakai dah. Tapi yang sedekah ni dia macam hirih kita tu pasal apa? Pasal orang lain yang pi guna. Itu yang Nabi kata was-sadaqatu burhan. Sedekah ni hanya orang yang betul-betul iman saja bagi.
Kalau calang-calang iman dia tak bagi. Itu Nabi sebut dalam hadis Muslim. So tuan-tuan, Allah akan ganti. Soal yang kedua, pelik tak? Hadis ni memang pelik sikit. Siapa yang memiliki harta ni? Harta ni milik siapa? Harta ni milik Allah. Pasal tu bila apa-apa berlaku, orang mati ke, rumah terbakar, kita kata apa? Inna lillah kan? Lepas tu walillahi ma akhadha wa ma a'ta. Bagi Allah itu apa yang dia ambil dan apa yang dia bagi. Maksud tuan-tuan bila sebut perkataan tu, hakikatnya keseluruhan milik kita ni, kata ulama dia macam ni lah. Tuan-tuan, pasal itu duit ni kita kena buat lagu mana Tuhan suruh. Saya bagi contoh macam ni. Satu orang mak, contoh ni nak bagi mudah faham. Satu orang mak panggil anak dia macam, bawa keluar RM10. Duit siapa? Duit siapa? Duit mak dia. Bagi kat anak tu. Bukan bagi kat dia. Okey. Bawang besar, bawang kecil, cabai besar, cabai kecil, garam. Dia pi kedai, RM10 tu hak siapa? Hak mak dia. Pemilik RM10 tu siapa dia? Mak dia. Mak dia suruh buat apa? Bawang besar, bawang kecil, cabai besar, cabai kecil, garam. Dia pi kedai, dia pi ambil coklat tu, dia pi ambil ropok ni, dia pi ambil mainan tu, habis rentas RM10. Bawang apa semua tak ada, dia balik mai. Agak-agak mak dia kata apa? Allahu Akbar, anak Lailatul Qadar ni. Mak dia tanya, apa siapa yang hang tak beli bawang? Saya bukan nak makan bawang. Saya nak makan ropok. Duit tu duit aku. Suruh beli bawang. Bila bagi kat saya, duit saya ikut saya lah. Oh, tuan-tuan duk masa tu duk kecil besar. Kecil besar. Budak ni. Tuan-tuan faham? Itu analogi. Tuhan beri rezeki dengan dia memberikan aturan yang mesti ditaati. Bukan dia suruh buat ikut suka. Yang pi buat ikut suka panggil budak tu lah. Balik mai satu lagi bapak segala naga tu. Dia kata ni, tengok ni. Orang bagi duit kat dia RM10 suruh pergi beli bawang. Dia pergi beli ropok. Amai sini, hantar duit aku tu. Kena dah. So tuan-tuan, dah tuan-tuan pun mengaku, duk sebut kata harta ini milik Allah. Allah yang bagi, kurniaan Allah. Hadza min fadli Rabbi. Tuhan kata, dia suruh sedekah. Tuhan kata bagi, kita nak bantah ke? Tuan-tuan tak boleh bantah. Pasal apa? Pasal hak dia. Dia suruh, ikutlah. Itu je. Melainkan tuan-tuan kata, kalau nak bagi, hak Tuhan. Yang ni, hak saya. Ikut saya. Kalau boleh cakap lagu tu, ikut. Pasal tu, harta ni, kita selalu sebut harta ni, rezeki yang Allah bagi. Hak Allah. Dia bagi. Lepas tu dia habaq apa? Suruh bayar zakat. Lepas tu dia tak bagi kita buat benda haram. Dia bukan bagi buta. Kalau macam mak tadi, nah RM10. Buat apa ni? Ikut hang lah. Betul ke? Hang nak beli apa, belilah. Tak apa. Tapi adakah Tuhan bila dia bagi harta, dia pun kata lagu tu, ikut hampa lah. Tak. Salah satunya dia suruh sedekah. Sebagai menunjukkan kita mengaku bahawa harta itu milik Allah, kita guna dengan cara yang dia suruh. Itu pengakuan kita. Tapi bila tuan-tuan tak guna, tuan-tuan tak sedekah, bila dia suruh sedekah, tuan-tuan tak sedekah, tuan-tuan nak kata apa? Tak katalah, tapi sebenarnya nak kata apa? Ini duit saya, usaha saya cari ikut suka saya. Jangan masuk campur. Nak kata lagu tu lah. Kata tak? Tak ada apa. Siapa orang ni kata lagu tu kat Tuhan? Tapi buat tak? Buat. So ini maksud, pelik tak kita? Kata dia. Dan dia boleh ambil.
Dan tuan-tuan, saya nak habaq ke tuan-tuan, kita pelik tak? Satu orang, pasal tu rezeki ni dia bukan duduk di kita, dia duduk di Tuhan. Satu orang kadang-kadang kita tengok buat tak terang mana pun, tapi dia punya, dia panggil golden touch. Ada orang dia jenis golden touch. Tangan dia tu pegang apa, jadi. Yang kita ni buat segala makneka dah, tak jadi. Pasal itu saya nak kata, kalau ikut logik kita, orang yang kerja teruk lebih kaya daripada orang yang kerja sikit. Tapi yang duk nampak, orang yang tak kerja lebih kaya daripada orang yang kerja teruk. Betul tak? Sebab apa? Ia bukan soal kerja, dia soal rezeki Tuhan. Pasal itu kita tak boleh. Ada kata siapa yang kerja. Tuan-tuan, saya bagi contoh mudah. Yang paling teruk dalam tanam padi ni, petani lah. Yang kaya, petani lah. Petani kaya macam tu. Macam mana kami yang teruk, kami yang tanam, tak tahu yang kaya orang lain? Dia bukan soal usaha. Betul kita kena usaha, tapi kita kena sedar agihan, ketentuan, kadarnya adalah milik Allah. Oh, lagu tu kita duduk saja, ustaz tunggu Tuhan bagi. Taklah juga, yang tu confirm tak dapat. Tapi saya nak habaqnya betapa manusia kena faham hakikat rezeki apa dia? Rezeki ni ketentuan Allah. Dia usaha. Bila Tuhan bagi banyak mana, dia kena redha. Itu benda basic lah, kan? Okey. Kemudian tuan-tuan, kita tengok satu cerita nak kongsi kat tuan-tuan, nak bagi semangat ni. Suruh belanja pada jalan Allah, nanti Allah ganti. Nak kena bawa contoh lah. Biasa dengar tak satu orang nama Abu Dahdah? Malam ni kena ingat ni nama ni. Kan? Abu Dahdah. Mari kita tengok sikit cerita dia. Cerita ni berkait dengan hadis kita baca. Ada dua riwayat saya nak baca tentang Abu Dahdah. Abu Dahdah. Jangan silap pula. Satu lagi Abu Darda. Itu sahabat lain. Ini Abu Dahdah. Abu Dahdah ni Nabi kata apa? Popular. Berapa puluh batang, beratus batang tamar Abu Dahdah duduk dalam syurga. Kawan tak mati lagi, beratus pokok dah buah dalam syurga. Dia punya. Dia buat apa tu? Boleh kan? Cerita yang pertama berkaitan dengan kisah yang sangat menarik tentang seorang sahabat bernama Abu Dahdah. Cerita dia, An Ibn Mas'ud radhiyallahu an, daripada Abdullah bin Mas'ud, lamma nazalat, ketika mana turunnya ayat Al-Quran, surah Al-Hadid ayat 11. Sebahagian ulama mengatakan riwayat ini ada masalah, tetapi kita boleh ambil sebagai asbab nuzul kerana ada iktibar di situ. Panjang ceritalah, tapi saya nak sebut. Lamma nazalat, tak kala turun ayat Man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana. Surah Al-Hadid ayat 11. Siapakah yang ingin memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Qardul hasan. Siapa nak bagi Allah pinjam? Pelik ayat ni. Qala Abu Dahdah, ya Rasulullah, inna Allah yuridu minna al-qarda. Ya Rasulullah, adakah Allah Subhanahu wa taala minta nak pinjam dengan kita? Allah mengharapkan pinjaman daripada kita, makhluk dia. Pasal itu tuan-tuan, kadang-kadang dalam hadis ataupun dalam ayat Quran yang sebut tentang Allah meminta apa, kita kena tengok kepada maksud. Kan? Okey. Qal, jawab Nabi, na'am. Dia peliklah pasal Allah minta pinjam. Padahal Allah yang bagi.
Nabi kata, "Na'am ya Aba Dahdah." Benar, Allah offer siapa nak bagi dia pinjam. Sebab itu kadang-kadang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia nak ajak kita berniaga. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, nak berniaga tak dengan dia? Nak berniaga tak dengan aku, kata Allah? Nak berniaga tak? Nak berniaga dengan Allah, nak berniaga apa? Tunjikum, yang mana perniagaan ini akan selamatkan kamu daripada azab neraka. Nah, untung dia apa? Tak masuk neraka. Meniaga dengan Allah, dia punya untung dia tak masuk neraka. Apa dia? Tu'minuna billah. Pertama, beriman. Maksud berniaga tu beriman dengan Allah. Yang kedua apa? Sebab itu Nabi kata dalam hadis Muslim, kullun nas dalam hadis Muslim, semua orang bangkit pagi, esok kita bangkit pagi adalah sebagai peniaga. Orang yang jual diri. Bukan jual diri yang lagu tuan-tuan duk faham, jual diri pelacur apa tu, tak. Jual diri ni maksudnya kita ni penjual. Orang meniaga ni dia ada dua. Fabai'u nafsah famu'tikuha aw mubiquha. Orang yang berniaga, orang yang jual ni, dia sama ada untung ataupun rugi. Tuan-tuan jual sama ada jual dekat Allah atau jual dekat syaitan. Allah kata main berniaga. Pasal apa Allah guna perumpamaan berniaga apa semua ni? Untuk kita faham. Lagi, apa dia lagi model dia? Model apa lagi? Pasal itu tuan-tuan, Allah kata dalam hadis ni, anfiq, sedekah aku tambah, sedekah aku ganti. Dia kalau kita tengok syarah ulama, sebahagian ulama kata apa? Orang yang bagi sedekah ni, dia sebenarnya membesarkan modal. Orang meniaga dia tak boleh takut. Ini meniaga duk main pekin modal. Nak meniaga apa? Nasi lemak. Kan? Nasi lemak kena buh santan. Tak payah, santan mahal. Tak payah buh. Buh susu kotak. Tak payah buh, tak payah buh. Lepas tu, tak lagu nasi biasa. Hang nak jual nasi apa? Nasi lemak. Nasi lemak kena buah santan. Santan mahal. Tak boleh. Lepas tu, tak payah buh. Dia nak jual nasi lemak tapi duduk berkira. Lalah kali kita makan, tak tahu tang mana lemak. Tak boleh berkira. Dia modal ni kena, orang yang nak untung besar, dia kena berani. Pasal tu dalam hadis, kalau kamu nak berani untuk dapat syurga, belanjanya besar. Saya kita tengok Abu Dahdah ni, cerita dia sakan. Pasal tu kalau duk pekir, bakhil ni, dia tuan-tuan, pelik tau. Dengan Tuhan kita kena pelik sikit. Pelik dari sudut kita cara nak pandang tu. Pelik cara nak pandang. Tengok Sedekah nampak kurang pada angka tu, tapi Tuhan kata tambah. Pelik tak? Bakhil, kalau tuan-tuan berkira, tambah ke kurang? Saya bagi tahu macam ni ya, tuan-tuan pergi makan jangan bayar, orang lain bayar. Tuan-tuan rugi tak? Dia kata aku alhamdulillah tiap-tiap malam kenyang tapi duit tak pernah kurang. Macam mana hang buat apa amalan hang? Kan macam orang kata, saya ada satu petua, tok guru saya ajak. Petua ni dia boleh sip minyak. Dia boleh sip minyak. Pertama, pi mana-mana tumpang orang. Pi mana-mana tumpang orang. Kalau orang tak mau tumpang, hang jalan kaki. Memang minyak sip betul. Tuan-tuan percaya, ni petua ni jangan main-main ni. Saya ijazah amalan ni. Amalan untuk minyak tak rugi, jangan ni start. Boh. Kunci tu pi tepi laut, kola tu, tau. Minyak tak kurang. Buatlah. Tak percaya buat. Nak pi mana? Nak pi hospital ke apa ke? Telefon kau, hang ambil aku Ustaz. Hang ke ada? Oh, biar apa? Tak apalah. Kita kawan kerana Allah ambil. Tapi bakhil ni memang pada zahirnya kita untung tau. Zahirnya bertambah, hakikatnya berkurang. Tapi saya, pasal tu Nabi kata apa tau? Ta'isa abdad dinar. Celakalah hamba duit. Sebab tu saya selalu sebut, sebagai contoh, saya selalu kata, saya selalu ulang pada diri saya, pada kita semua. Kita kena tengok, tuan-tuan. Kita kena tengok. Tuan-tuan balik sekali tengok, saya pun balik tengok. Siapa hamba siapa? Hamba ni, maksud hamba ni dia jaga tuan.
Dia jaga tuan kan. Contoh macam ni lah. Tuan-tuan ada orang gaji. Siapa masak? Orang gaji tuan-tuan siapa masak? Saya masak. Orang gaji buat apa? Saya suruh duduk saja. Hang bagus ya. Nyapu sampah aku juga. Basuh baju. Lepas tu orang gaji tak saja bayar. Hang lah orang gaji yang sebenar. Hang tu hamba. So balik tengok siapa hamba. Duit ke tuan-tuan? Jawapannya hanya ada pada tuan-tuan. So dalam hadis dia kata bakhil memang nampak bertambah, hakikatnya berkurang. So Abu Dahdah ni bila dia tanya dekat Nabi macam tu, Nabi kata, ya. Dia kata, arini yadak. Suar tangan. Dia kata kat Nabi, suar tangan. Nabi pun suar. Fanawalahu yadah faqala inni qad aqradtu rabbi haiti wa fi haiti 600 nakhlatin. Rasulullah, saya memberi Allah pinjam kebun saya. Makna dia wakaf lah. Bukan pinjam tu maksud. Lepas tu tanya, Rasulullah ni saya bagi bila Allah nak bayar pula? Ambil kebun tu kata. Faham tak maksud Allah pinjam? Betul-betul faham maksud Allah pinjam? Tak, bini balik tanya, guna bahasa hadis kan, balik tanya. Balik guna bahasa Quran. Ada RM5? Tak ada ah. Aku bagi Allah pinjam. Oi. Tengok lelaki dia, wali Allah. Keramat lelaki aku ni. Tak keramat pun isim. Dia bagi Allah pinjam, maksud dia boleh tabung masjid. Pasal itu hak Allah. Dia wakaf, itu hak Allah. Dia bagi kat Allah. Dia kata, aku bagi kebun aku. Di dalam kebun itu ada 600 pokok tamar. Bukan tanah kosong. Dalam tu ada 600 pokok tamar. Dia bagi. Turun ayat ni, dia bagi terus. Dia balik pergi cari dekat bini dia. Bini dia duduk dalam kebun tu. Ha? Ya Ummu Dahdah. Ummu Dahdah. Dia Abu Dahdah. Bini dia Ummu Dahdah. Labbaik. Ya laki aku, ada apa? Ukhruji. Keluar. Siap keluar. Aku dah bagi ke Allah dah ladang ni. Keluar. Tu dia. Apa? Dah 600. Pasal tu Nabi kata banyak pokok tamar di alam syurga. Tapi kita tu tuan-tuan ada pokok arumani ke pokok apa pergi wakaf. Lepas tu ustaz tu kata banyak pokok haji di syurga. Kita balik duduk terzandang. Syurga apa? Syurga entah dah. Syurga benda tak tahu bila. Kan? Iman je. Kan? Itu satu riwayat. Riwayat yang kedua, riwayat ni sahih. Riwayat yang kedua ni berkaitan dengan pujian Nabi tu, inna awwala syai'. Ini cerita tentang satu orang nama Abu Lubabah. Tapi kisah Abu Dahdah lah. Abu Dahdah ni dia mai keluar dia kemudian sikit. Annahu khasama yatiman lahu fi azqin nakhlah. Faqada Rasulullah SAW li Abi Lubabah bil azq. فضج اليتيم واشتكى إلى رسول الله فقال رسول الله لأبي لبابة هب لي هذا العزق يا أبا لبابة لكي نرده إلى اليتيم. Cerita dia dikatakan Abu Lubabah ni dia berselisih dengan anak yatim. Anak yatim tu ada tanam satu pokok dalam kebun dia. Jadi anak yatim tu nak ambil balik. Dia tak boleh. Dia tak bagi. Abu Dahdah ni mai dengar. Abu Dahdah kata lah ni macam ni ya. Ambil hak dia yang ada 600 pokok tu, hak satu pokok tu lagi bagi kat budak tu. Dia setuju. Abu Dahdah boleh apa? Budak tu boleh pokok dia balik. Yang tuan kebun tadi boleh 600 pokok batang. Yang budak tu boleh pokok dia asal. Abu Dahdah. Abu Dahdah ni kalau kita bahasa kita tak boleh apa kan. Tapi Nabi kata telah berbuah tamarnya di dalam syurga. Itu yang dimaksudkan Allah ganti.
Satu lagi kata para ulama, tuan-tuan bisa dengar tak hadis Muslim, turun malaikat. Esok turun, pagi tadi pun turun. Pagi tadi kalau siapa mangkit awal nampak. Dia tak nampak, tak nampak bagus ha. Kalau nampak tak main malam ni. Kalau kita nampak malaikat apa jadi? Kita mangkit-mangkit. Siapa dia orang ni ha? Assalamualaikum. Pi. Lepas itu bila tuan-tuan mangkit tak nampak malaikat, syukur. Jangan duk teringin mah. Esok pagi mangkit nampak. Mangkit-mangkit nampak, kami pergi sembahyang lepas lohok. Nampak malaikat mati ya. Malaikat mai duduk tepi kepala. Sebab orang yang nampak malaikat ni orang yang nak mati, hijab tu buka. Tapi Nabi bagi tahu turun dua malaikat. Sebelah kanan satu, dalam hadis Muslim, hadis ni sahih Muslim. Belah kanan tu, belah kiri tu. Allahumma a'ti munfiqa. Ya Allah, siapa yang Allahumma a'ti, kau gantilah, berilah. A'ti, kau berilah. Munfiqa, khalaf, kau berilah orang yang sedekah, yang infak, ganti. Lepas itu kita bila duk dengar ganti-ganti ni, satu tekanan jiwa tau, boleh kemurungan tau. Pasal kita duk tunggu. Selalu bila kita dengar orang nak ganti balik, kita duk tunggu bilalah nak ganti. Bilalah nak ganti. Ada setengah yang dia jenis bendu kan. Dengar ustaz duk baca Allah ganti, bukan ganti satu, ganti 700. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli thumbulatin mi'atu habbah. Satu tangkai, satu batang tumbuh 7 tangkai. Satu tangkai ada 100, 700. Dia duk tunggu 700 tu. Kan? Tak kunjung-kunjung tibalah kali dia perah dengan Tuhan, dia kata aku tak boleh kira ni. So apa makna ganti? Allah akan ganti. Dan tuan-tuan kena ingat, yang malaikat satu lagi dia bukan turun teman. Dia pun ada doa dia. Dia belah kiri. Allahumma a'ti mumsika talaf. Ya Allah, siapa-siapa yang bakhil, pegang, simpan, bagi hilang kata dia. Bagi rugi. Malaikat kata bagi rugi. Tuan-tuan, kadang-kadang dia rezeki, macam saya kata, rezeki ni dia pelik. Pasal apa dia pelik? Pasal dia bukan dalam bentuk wang. Firaun dengan Musa, siapa banyak duit? Firaun dengan Musa. Tu pun nak fikir ke? Firaun lah banyak, Musa bukan ada apa. Musa tu pun besar, Firaun belah. Firaun duit banyak. Firaun kaya. Siapa bahagia? Siapa yang bahagia? Musa. Pelik tak? Sebab tu bila kita tengok cerita-cerita Nabi, cerita-cerita sahabat, kita jadi pelik. Yang kayanya Qarun, yang kayanya Namrud, yang kayanya Firaun, yang kayanya Abu Jahal, yang kayanya Abu Lahab, yang banyak duitnya siapa dia? Yang ada pangkat ni siapa dia? Tapi yang bahagia, yang tenang, yang selamat, yang apa? Siapa dia? Bilal, tenang. Musa, bahagia, tenang, aman, selamat. Yang tenggelam, yang duit banyak tu. Banyak tak? Banyak tak? Tenggelam. Kalau tak mau bagi tenggelam, perkurang sikit. Musa tengok. Pasal tu, kalau kata duit banyak bahagia, tentu bahagia Firaun. Kalau kata duit sikit sengsara, Musa bunuh diri lama dah. Tapi Musa tenang. Aman. Kenapa? Kerana dia bukan duduk pada duit tu. Firaun tu tak baca kisah Firaun. Tak melisah, tak kata wahala. Takut tu. Tak tidur dia. Dia kata aku mimpi macam ni. Tukang tok bomo pun tenyih rapat. Dia kata ni tuanku ni satu orang akan beranak mai, akan rampas habis kerajaan tuanku ni semua ni. Tak lena dia, bunuh habis. Tak tahu Tuhan hantar mai duduk dalam rumah dia, yang nak bunuh dia, yang nak ambil kerajaan dia duduk dalam rumah dia, dia bela. Tuhan atok. Nampak? Okey. Sebab itu tuan-tuan, dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi kata apa? Inna Allah Azza wa Jalla yaqul. Ini juga hadis kursi. Ya bani Adam, in tu'ti fadla fahuwa khairul laka. Jika kamu memberikan sedekah daripada harta kamu yang lebih itu, ia adalah lebih baik untuk kamu. Allah kata kalau kamu bagi sedekah,
ia adalah baik-baik. Pasal kita duk rasa sedekah ni buruk. Sedekah memanglah tak seronok. Siapa pun tak seronok. Semua orang yang bagi dia memang suati. Ada pula yang mai kat saya, lepas-lepas dia bagi tu, dia kata baik ustaz balik. Dia bagi-bagi dia suruh balik. Dia bagi banyak lah. Bagi untuk bagi ke orang lah, bukan bagi kat saya. Bagi ke orang. Dia bagi, dia tukar dah siap-siap, dia bagi. Dia kata baik ustaz balik. Kalau tak mau balik, saya pun nak balik dulu. Awak. Saya tak boleh duduk lama-lama lagi duduk nampak tu, ikut saya ambil balik setengah. Dia suruh balik cepat. Dia pun habang tau. Dia kata ni pun tadi ni jalan terus mai ni. Dalam duduk jalan mai tu kelin juga sekali dua. Kelin. Kita sayang ke apa? Daripada tiga ikat, kelin sekali, ambil satu ikat, tinggal dua kat kita. Dia kelin pula tinggal satu. Selalu begitu kan. Mai Jumaat tu bawa RM10 nak mai masjid. Tapi jauh sikit. 5 cukup dah kot. Tarik buah balik ni. Tak sampai lagi. 2 pun cukup dah kot. Minggu depan lain pula. Dah sampai tinggal satu. Tu pun kalau motor minyak tak habis. Kalau habis, dia kata minyak dia kali ya. Lepas tu bila nak bagi buh terus. Jangan pandang belakang. Kalau pandang belakang, patah balik. Ada tuan-tuan, ni saya cerita betul ni. Ada saya cerita, ni cerita betul dalam masjid. Takkan nak menghung. Dia silap bagi kenduri. Kan salam, dia seluk tu dalam pakit tu, tak buh dalam sampul, seluk. Ni cerita betul ni, wallahi, cerita betul. Kisah benar, walaupun tak ada dalam Bukhari. Ada dalam Bukhara. Dia seluk kan. Bini lah duk suruh bagi. Dia pun seluk bagi. Dalam tu ada RM1, ada RM10, ada RM50. Tapi Tuhan nak ajak dia. Saya ingat Tuhan memang nak ajak dia. Ni tuan-tuan, depan orang nak salam, takkan nak bawa keluar tengok sat. Mesti seluk jadi ya. Dia pun seluk. Tangan mana ada mata nak tengok. Seluk. Suar. Tapi dia duk tak sedap hati dah tau. Dia pun kalut nak balik gift ni, door gift pun tak ambil ni. Masuklah kereta. Awak yang kalut ni nak tengok duit apa yang bagi tadi. Dia kalut masuklah kereta, dia nak tengok duit apa yang dia bagi tadi. Dalam duk berjalan kalut tu, tuan-tuan dia doa apa? Dalam kalut nak pergi masuklah kereta nak tengok duit apa yang bagi tu, dia doa apa? Dia doa bagi RM1 lah. RM1, bagilah RM1. Ya Allah, bagilah RM1. Masuk dia bawa keluar RM10, dia bawa keluar RM1. Tepuk dai tak padan dengan aku makan tadi lah. Tak padan dengan makan laksa RM50. Saya tak betul. Balik susah hati terus nyong-nyong balik. Oh, nyong-nyong tak nyong-nyong. Nyong-nyong balik. Bini ajak pergi nak sengak. Lepas tu peringat tiap-tiap kali, siap-siap dah. Tuan-tuan tadi, walau kalau kita fikir hadis-hadis ni, bagi pilah tak apalah, sedekah lah. Tapi perasaan. Ada juga kadang saya pergi ceramah di Penang ke mana, Bertam ke. Tapi yang tu tak apalah, bukan duit dia. Silap sampul. Saya dah tengah jalan lah. Dia telefon. Dia tahu ustaz, silap sampul. Kita bukan buka terus. Kita tak pernah lah buka terus kan. Tapi duk tahu dah banyak mana. Dia dah silap sampul. Silap belah banyak ke? Silap belah sikit. Dia kata silap belah banyak. Hak tu hak duit elektrik nak bayar dewan pengajian tu. Oh tak apa saya bank in balik. Dia pun kata tak boleh ustaz. Saya nak halal pun tak boleh banyak. Kalau silap halal ke sikit, nanya kita lah. Tapi nak abang duit, perasaan duit. Itu silap sampul. Kalau tak pergi sampul langsung, terus tak lena. Tabiat manusia. Pasal itu Nabi kata apa? Wa in tumsikhu. Tapi kalau hampa pegang, kalau hampa simpan, bakhilah. Fahuwa syarrul lakum. Sebenarnya yang simpan itu walaupun pada pandangan kamu baik, sebenarnya dia buruk pada pandangan kamu. Nabi kata wabda biman ta'ul, bagilah pada siapa yang kamu wajib jaga. Ini keluarga lah. Kemudian Allah kata apa? Wala yamullah 'alal kafaf. Janganlah kamu mencela. Wala yalumullah, Allah tidak mencela di atas pemilik harta
yang memang dia bagi ala kadar yang patut. Dia tak payah bagi banyak, bagi setakat kita mampu. Kan? Dalam hadis yang lain Allah kata apa? Hadis terakhir saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Daripada riwayat juga Ahmad Ibnu Majah. Nabi SAW sebut, qala Allah, juga hadis ni kursi. Allah kata, Ibnu Adam anni tu'jizuni wa qad khalaqtuka min mithli hadhihi hatta idza sawaituka wa addaltuka masyaita baina burdain walil ardi minka wa'id fajama'ta wa mana'ta hatta idza balagat at-taraq qulta atasaddaq wa ana awanus sadaqah. Allah sebut, wahai anak Adam, bagaimana atu'jizuni, bagaimana hampa nak bagi aku lemah, hampa nak bagi aku rasa kurang, lekeh, walhal aku yang cipta hampa. Maksudnya kalau kita tak bagi pun Tuhan tak bankrupt. Kalau kita tak sembah Tuhan pun Tuhan tak berkurang kerajaan dia. Dia tak perlukan kita, kita yang perlukan dia. Jangan sombong. Dia kata apa? Dia kata, kemudian Allah sebut apa? Dia menyempurnakan ciptaan. Dia memberikan kekuatan. Dia memberikan kudrah untuk kita berjalan di atas muka bumi ini. Kemudian apa yang kita buat? Dia sebut, setelah dia kurnia rezeki, dia bagi kekuatan, dia bagi kerja, dia bagi kemampuan untuk kita buat cari makan. Fajama'ta, hampa duk himpun. Wa mana'ta, hampa duk kawal. Hampa tak mau bagi. Sampai bila Allah kata, perangai himpun, perangai kedekut ni, hatta idza balagatit taraqi, sampailah nak nyawa dia kengkung, dekat nak mati. Masa nak mati tu Allah kata apa? Masa nak mati tu berkatalah manusia, atasaddaqu, aku nak bagi sedekah, wa ana awanus sadaqah, di manakah tempat aku nak bagi sedekah. Hadis riwayat Ahmad. So hadirin mukminin, sebab tu saya kata tadi Allah memang ganti. Cuma cara dia ganti, mungkin dia tak bagi duit, dia bagi sihat. Dia tak bagi sihat, dia bagi ilmu. Pasal tu kadang-kadang dalam doa kita, kita doa, mungkin doa tu tak mai kat kita, tapi dia pi kat anak cucu kita. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan tengok, anak cucu kita dia tak doa sangat, tapi dia menjadi. Doa siapa? Doa yang kita minta tapi Tuhan tak bagi kat kita. Macam tu rezeki. Kadang-kadang dia tak bagi kat kita, tapi dia bagi anak cucu kita. Kita tak boleh faham macam mana Tuhan atur. Pasal tu ada satu cerita tau. Satu orang miskin, dia pergi mengadu dekat satu orang ulama. Dia kata dia miskin. Lepas tu ulama tu tanya dia. Dia kata, kalau aku nak beli tangan kanan 100,000 nak jual? Tak mau. Tangan kiri? Tak mau. Kaki 200,000? 200,000. Tuan-tuan ni yang kata miskin ni, dia main mengadu kat ulama tu. Ulama tu kata apa kat dia? Main tangan kanan 100,000, tangan kiri 100,000, kaki 200,000, sepasang 400,000. Lah aku bayar. Dia tak mau. Telinga meh 50,000. Dia kata, lah hang campur tengok. Tadi kawan tu nak bayar 100,000, dia tak mau bagi. Lah hang campur tengok. Telinga 50, 50, 100. Tangan 200, kaki 400. Dia ada berapa? Dekat 1,000,000 dia ada, tapi dia tak sedar. Betul tak? Faham tak ni? Dekat 1,000,000 ada kat dia tu. Dekat 1,000,000 dia ada, tapi dia tak nampak kata nilai dia tu 1,000,000. Pasal apa tak nampak? Pasal free. Benda free bukan kita rasa sangat. Kita kalau benda kena bayar pun kita rasa. So benda tangan ni kita tak payah bayar apa, kita rasa macam tak ada nilai. Tapi kalau tuan-tuan pergi tanya orang tak ada tangan, hama tangan aku nak bagi. Buah pinggang pun kalau tuan-tuan tak ada buah harum manis ke, buah apa ke, jual buah pinggang. Buah pinggang, orang beli buah pinggang. Di India jual buah pinggang. Tapi nak abang apa tuan-tuan, kita bila dapat percuma rezeki Allah, dah lah percuma, kita kedekut. Oh, itu satu benda yang wallahu ta'ala. Kalau benda kita beli, kita kedekut tak apa. Contoh tuan-tuan pergi makan peri kan, dekut tak elok kan, pasal benda pun peri. Dia kata hang nak berkira hang pun dapat peri. Kan bahasa orang kampung kan.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat hadis kita insya-Allah. Itulah janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang selalu kita baca, innallaha la yukhliful. Tuhan tak pernah mungkir janji dia. Kalau dia janji dia nak ganti, dia janji dia nak tambah, dia akan ganti dan dia akan tambah dengan cara dia. Jangan sangka buruk dengan Allah. Seburuk-buruk manusia, manusia yang bersangka buruk dengan Tuhan dia. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.